tak faham. Macam mana orang buat Datuk Seri boleh terus macam, okey, tak apa. Itu mana datang? Untuk apa sebab? Kita nak masuk dalam Datuk Seri ni. Itu benda besar tu. Pertamanya, kita ni manusia ada kelemahan. Dan kita istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala, maknanya kita buat ada kesalahan. Ya. Kita minta Allah ampunkan. Dan dalam hidup ni, ada kita hadapi, terutama bila saya tahu, bila kita berjuang ni, kita bukan lawan seseorang, kita lawan sistem. Penyalahgunaan kuasa, rasuah, melibatkan dakwaan, hakim, Perdana Menteri. Jadi, takkan mudah. Jadi, pertempuran itu jadi dahsyat. Tapi, yang sudah-sudah. Maknanya kalau kita nak pakai dendam kesumat, marah berterusan, jadi tak akan mampu kita fikir soal masalah ke depan. Dan kerana saya banyak sangat masalah ni. Ramai sangat orang mau nanya, ramai sangat orang fitnah saya, ramai orang dera dan pukul saya. Oleh itu, saya kena hadapi dan cuba selesaikan satu persatu. Saya ni macam cerita-cerita dulu lah, apa ni, 6 jahanam apa semua ni kan. Tak selesai. Betul. Jadi oleh itu, tak apalah, just move on. Ya. Tu apa orang kata revenge ni selalunya kita bukan cerita apalah, kebanyakan orang-orang Melayu biasa ni dia jenis yang kalau kita kena buku bertemu ruas, kena apa itu semua macam budaya kan, sebagai budaya yang kita kena kenapa tak faham, sebab tu dia macam satu paradigma yang lain. Saya pula guna saya tak besar ni paradigma yang lain bila Datuk Seri boleh buat pasal apa? Itu ada cakap kenapa dia tak bangkang ke lawan ke apa ke, pasal benda tu sangat dekat dengan hati orang kan. Ini melibatkan keluarga, melibatkan apa? Maruah, betul. Menjatuhkan aib, mengaibkan, jatuhkan maruah. Betul tu. Dah betul. Saya tak Afli betul. Maknanya bukan saya nak menganggap ini satu perkara ringan. Memang berat. Sebab tu saya kata janganlah jadi itu dilakukan kepada orang lain. Jadi biar satu pengajaran. Lu zalim, saya hadapi, biar jadi pengajaran. Jadi ada orang tanya, kalau dia jadi pengajaran, macam mana orang tu tak dihukum? Itu betul juga. Ya. Sebab tu kalau setakat dia bersalah kepada saya, siksa saya boleh maafkan. Dia curi duit rakyat, dia kena bayar balik. Itu ada beza dia. Betul. Atau dia lakukan jenayah, orang ni kena pukul sampai setengah mati, orang ni kena dera. Itu dia mesti ikut proses hukum. Jadi bukan saya boleh maafkan untuk semua orang. Saya boleh untuk diri saya. Untuk personal saja lah. Ya, untuk personal. Tapi jangan anggap ini satu perkara yang besar sangat, sebab banyak dalam sejarah Nabi-Nabi sehinggalah pejuang-pejuang yang lain. Ramai yang fikir kita tak perlu terlalu terikat dengan masa lampau, penderaan masa lampau. Tapi biar ada pengajaran. Betul. Tapi masih lagi pada saya itu adalah salah satu kuasa adiwira sebenarnya. Adiwira itu sesuatu yang membuatkan bukan orang biasa yang macam saya cakap, orang biasa yang duduk di luar sana, benda tu mudah untuk orang buat dan untuk diterima kan. Tapi sebab tu pada saya, pandangan saya, benda tu besar. Okey, boleh tak? Maknanya lebih senang kita sampaikan macam betul dalam tazkirah lah. Kita mesti sedia maaf, tapi bila kena diri sendiri dan melibatkan maruah isteri, anak-anak, betul. Penderaan yang lama, macam saya 10 tahun lebih, 10 tahun lebih di penjara, itu tidak mudah. Saya pun tak anggap itu mudah. Betul. Kadang-kadang ketam juga, kadang-kadang kena kerajang ada. Bukan tak ada. Bagi manusia kita ada, tapi kita fikir balik, macam mana kita nak rangkul kekuatan, bawa perubahan, atau nak selesaikan masalah kita personal. Betul. Wow, itu sesuatu. Itu orang luar cakap sesuatu. Ya. Sesuatu yang tak boleh fikir. Itu. Okey, ada satu soalan. Saya ada orang tanya, Datuk Seri pernah masuk penjara. Kalau Datuk, bila insya-Allah
Datuk Seri jadi Perdana Menteri, adakah apa-apa reform yang akan dilakukan pada sistem penjara kita? Ada benda yang nak diperbaiki ataupun macam mana? Atau supaya ianya tak disalahgunakan ke apa ke, ataupun penjagaan banduan sendiri? Ya, kerana yang dikatakan banduan itu pelbagai kategori. Ada memang betul kes jenayah besar, Betul. ada kes sivil, ada anak-anak kecil yang juvenile. Ada kesalahannya kecil, tak setimpal. Curi satu jeans, duduk 6 bulan, tunggu riman. Ada yang kerana hakim atau proses rasuah dan salah guna orang tu terdera. Jadi semua ni satu hal, satu bab. Keduanya, penjara itu, kalau tak salah saya, Mark Twain pernah sebut, kita nilai tamadun tu dengan bagaimana kita layan orang penjara. Jangan kita dera dan hina mereka, dan sistem itu sangat mengongkong. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, di antara urusan kerja sebagai khalifah itu melawat penjara. Bukan maknanya kita nak memadamkan kesalahan orang, Betul. tetapi jangan kita hukum lebih daripada itu. Pegawai penjara pun, dia pun ada kekangan, masalah penyakit, masalah jenayah di dalam, sesak dan sebagainya. Jadi sebab itu reform, saya setuju. Di antara perkara yang penting kita lakukan pada awal adalah reform penjara itu sendiri. Nurul Izzah sekarang memang banyak menumpukan perhatian dalam bidang ini. Baik. Jadi saya serah pada dia, anak lebih muda, lebih cergas, dan dia tahu sendiri keluar masuk, melihat saya di penjara, dia pun biasa kena lock up. Jadi membawa reform, dan saya telah berbincang dengan pihak pengurusan dan pegawai penjara sendiri. Pegawai penjara pun layanan pun kena jaga juga. Ya, betul. Kerjanya teruk, risikonya besar. Betul. Ada kadang kena pukul. Perumahan tak seperti mana. Jadi kita kena jaga kedua-dua. Datuk Seri pernah buat yang conteng kat dinding tu. Satu. Jen, pernah buat? Semasa di lock up, peringkat awal memang. Tahun ya, masa tu, masa peristiwa baling, orang petani pekebun kecil menghadapi kesusahan kerana harga getah merulum jatuh. Jadi petani bangkit, saya sokong. Saya ditahan bawah ISA, Akta Keselamatan Dalam Negeri. 2 bulan di High Street lock up. Teruk. Kedudukannya, lock up-nya, baunya, airnya, makanan, semuanya. Tetapi, dan tidak ada kemudahan. Lepas beberapa hari saya meminta Quran, dia berikan Quran. Dia dia main conteng di dinding. Apa benda yang paling besar yang didapati di penjara? Kesabaran, keinsafan, waktu untuk munajat kepada Allah, waktu membaca yang banyak. Saya baca sepanjang 2,000 buku dalam puluhan judul. Mana subtopik besar, falsafah, agama, ekonomi, teknologi, apa saja. Itu yang banyak perkataan-perkataan besar. Mas,